muka surat 843 dalam bab menyempurnakan sembahyang dan khusyuk di dalamnya. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, jika akan wuduk berubah pucat warnanya, dan ketika ditanya dari hal itu, jawabnya, saya akan berdiri di depan Raja yang Maha Kuasa, dan apabila ia akan masuk masjid, mengangkat kepalanya sambil berdoa, Ilahi abduka bibabik, ya muhsin qad atakal musi'u, wa qad amartal muhsin minna an yatajawaza anil musi'i, fa antal muhsinu wa anal musi'u, fatajawaz an qabihi ma indi bijamili ma indaka ya karim. Ilahi abduka habib abduka bibabik, maknanya, Tuhan yang baik, hai Tuhanku, hambamu di pintumu. Ya Tuhan yang baik, kini telah datang orang yang derhaka, dan engkau telah menyuruh orang yang baik dari kami supaya memaafkan orang yang salah berdosa. Sedang engkau yang baik, yang pemurah, dan aku yang bersalah, maka maafkan kejelekanku dengan kebaikanmu, wahai Tuhan yang Maha Pemurah. Kemudian ia masuk ke masjid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masih lagi dalam bab menyempurnakan sembahyang dalam Tanbihul Ghafilin. Disebut bahawa Al-Hasan bin Ali, yakni cucu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa ulama-ulama dahulu buat sesuatu perkara ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Hasan bin Ali ni, apabila dia ambil wuduk je, dia akan pucat. Kenapa pucat muka dia? Orang tanya, ya Hasan, kenapa muka kamu pucat? Dia kata, aku pucat kerana bila aku ambil wuduk ni, aku ingat aku akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aku hamba ni bila menghadap Allah Subhanahu wa taala, tentulah aku rasa bagaimana nak menghadap Allah yang Allah tahu semua benda yang aku buat. Bagaimana nak menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah semua tahu benda yang aku buat kemarin, benda yang aku buat pagi tadi, benda yang aku buat rahsia ataupun aku buat terbuka, Allah tahu. Sebagaimana kita naik kereta tak ada lampu, tiba-tiba ada orang blok di depan, kita dah tahu dah kereta kita tak ada lampu dan sah dah salah, dan kita nak menempuh bertemu dengan sekatan jalan raya, maka pada masa itu kita rasa takut. Kenapa? Kerana pada masa tu kita dah rasa dah kita ada salah. Cucu Rasulullah ni, cucu Rasulullah, bukan orang lain. Cucu Nabi, sahabat-sahabat Nabi, orang yang paling rapat dengan Nabi. Dalam keadaan yang demikian, dia terasa setiap masa dan setiap ketika dia ni rasa salah. Apa je yang dia buat, maka dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana orang yang ambil air sembahyang, sebagaimana Sayyidina Hasan bin Ali ni ambil air sembahyang, kalau kita dapat amalkan ambil air sembahyang demikian, ambil air sembahyang tu, masa ambil air sembahyang, masa basuh tangan sedih, ingat banyaknya dosa tangan, minta Allah ampunkan. Masa berkumur sedih, ingat banyaknya dosa mulut, minta Allah ampunkan. Masa basuh muka begitu juga, ingat banyaknya dosa mata, dosa hidung, minta Allah ampunkan. Bila mana kita ambil sembahyang, dan Nabi sebut memang ambil wuduk ni, dia akan menggugurkan dosa kecil. Bila kita ambil sembahyang dengan kaedah yang demikian, dosa kita gugur. Bila dosa kita gugur, bagaimana kita masuk dalam sembahyang? Bila dosa gugur, kita akan masuk dalam sembahyang dalam keadaan khusyuk.
dan tawaduk. Kita yang sembahyang tak khusyuk ni, kerana banyak lagi hatu-hatu duduk dalam tubuh badan, masa sembahyang nak keluar, nak lompat pergi lompat mari, mata pusing sana kemari. Kerana apa? Kerana banyaknya hatu dosa dalam diri ni duduk dalam diri kita. Bila kita suci, maka kita sembahyang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu benda yang dia sebut pada kita, nak sembahyang ni mula daripada ambil wuduk. Ini dalam bab ambil wuduk, mungkin sebelum ni dalam kitab ni sebut. Nak pergi sembahyang tu, kita disuruh ambil pakaian hok comel-comel. Kerana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pakai pakaian nak pergi sembahyang, ambil hok paling baik, hok paling bersih. Kalau boleh pakaian ini memang kita beli daripada harta, daripada duit yang memang jelas halal, tidak berkait dengan mana-mana duit yang syubhat dan sebagainya, supaya kita boleh pilih ni pakaian sembahyang. Kalau semua benda yang kita bawa dalam sembahyang ni comel, maka hati kita bersih dan kita boleh khusyuk sembahyang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sina Hasan bin Ali ni bila dia nak sembahyang, pula dia doa pada Allah, panjang doanya. Panjang doa, ilahi abduka bibalbik, wahai Tuhanku, aku nak masuk jumpamu dan ya Allah. Ya Muhsin, ya Allah, engkau baik. Qad atakal musi, aku mari aku dalam keadaan tak baik, aku dalam keadaan kotor, aku dalam banyak maksiat, banyak dosa. Wa qad amartal muhsin minna an yatajawaza anil musi. Mu selalu pesan pada aku, mu selalu pesan supaya jauhkan daripada benda jahat, tetapi aku buat juga jahat. Maka ya Allah, minta engkau tutupkan segala jahatku dengan kebaikanmu. Kenapa? Kerana di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah pemaaf ataupun pengampun. Dan hadis qudsi sebut, kalau kamu semua sekali ahli bumi buat maksiat, maknanya kamu semua sekali ahli bumi buat dosa, sifat keampunan Allah dapat tutup lagi dosa semua kamu. Oleh yang demikian, kita masuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam keadaan serah diri bulat-bulat. Bila kita serah diri bulat-bulat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa kita. Qala al-musannif rahimahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang sembahyang sambil meluruskan janggutnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarih." Ini cerita orang sembahyang. Nabi sebut ada seorang sembahyang, untuk sembahyang dia lurus tak? Dia lurus janggut dia. Ada juga tempat kita pun. Tempat kita pun ada. Dia sembahyang dia suka Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dia pasal lurus janggut, gosoklah janggut dia. Nabi kata, "Lau khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarih." Kalau hati dia khusyuk, anggota dia pun diam. Kalau hati dia khusyuk, anggota dia pun diam. Ini tandanya hati khusyuk. Mata kita sembahyang diajar semua benda menghadap kiblat. Kita sembahyang bagaimana nak khusyuk. Dalam kitab Musalli Baik, dalam bab-bab yang menceritakan sembahyang, Syekh Nuruddin Al-Marbau Banjari, dia buat satu kitab bagaimana cara sembahyang Nabi, nak cara khusyuk. Maka semua benda kena menghadap Allah. Mula daripada angkat takbir Allah, semua jari ni menghadap kiblat. Jangan ada Allah begini, Allah begini, begini. Bila sujud, tangan menghadap kiblat. Jangan ada begini. Kadang-kadang orang sujud dia buka begitu. Tak, jari ni menghadap kiblat. Nak cari khusyuk. Sebab tu kaki, ulama fiqh sebut, kaki bila kita sujud, sedap kitanya, jari kita tu dapat lepas. Tak lepas biar jadi ke belakang gitu, baru sedap. Tapi ulama fiqh dia suruh bila kita sujud, dalam mazhab kita Syafi'i, walaupun kaki kita ni ke belakang dah, tapi hujung jari ni lipat sikit. Lipat sikit. Lipat sikit ni di antara tujuannya supaya hujung jari kamu walaupun di belakang tapi menghadap kiblat, untuk cari khusyuk.
pada Allah Subhanahu wa taala. Yang semua sekali biarlah menghadap Allah Subhanahu wa taala baru khusyuk. Jadi Nabi sebut bahkan dalam sembahyang ni makruh kita sembahyang melihat kiri kanan, dan bukan di satu tempat lah, maknanya merata tempat kita pun ada, tempat lain pun ada. Jenis orang sembahyang yang kita namakan sembahyang dia ni, dia ada jawatan khusus dalam sembahyang dia, jawatan SB dalam sembahyang dia. Memang selalu banyak saya jumpa dia ni ada jawatan SB dalam sembahyang dia. Masa rakaat ke masa sujud je, Allah Akbar, tengok orang. Masa dia nak sujud, Allah, dia pusing tengok orang. Masa dia nak rakaat, dia pusing tengok orang. Masa dia bangkit ketiga, sami Allah liman hamidah, pusing tengok orang. Buat apa tengok orang? Ini benda-benda yang kita kena baiki dalam sembahyang. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, jika tiba waktunya sembahyang, gemetar persendiannya dan berubah mukanya, dan ketika ditanya tentang itu jawabnya, tiba waktunya amanat yang ditawarkan oleh Allah kepada langit, bumi dan bukit dan semuanya, menolak kerana khawatir daripadanya, tetapi lalu ditanggung oleh manusia, dan saya tidak mengetahui apakah saya akan dapat menunaikan sebaik-baiknya atau tidak. Ini cerita sahabat-sahabat dalam bab tanggung sembahyang. Kalau kita baca bab buku-buku salafiyah, lepas ambil sembahyang menangis lepas ambil sembahyang ni sampai ada jalur. Orang tanya, kenapa ya sahabat, kenapa jalur apa di tepi ni? Jalur ni adalah jalur titisan air mata menangis selepas ambil sembahyang. Selepas ambil sembahyang menangis. Jauh nak sampai kat kita lepas ambil sembahyang, lepas ambil wuduk menangis, ingat dosa. Bila menangis sah dah, sesuai dengan hadis, titik air mata jatuh ke bumi, maka Allah Subhanahu wa taala gugurkan semua dosa dia. Nak sampai kepada kita lepas ambil sembahyang menangis, payah. Kita lepas ambil sembahyang gelak puak-puak tu adalah ada. Lepas ambil sembahyang gelak puak-puak sama kita tu, tu boleh ikut. Tapi nak menangis ni payah. Walaupun payah, kita duk belajar, kita duk baca, mudah-mudahan kita boleh ikut sikit-sikit. Baik. Jadi Sayyidina Ali kata, dia gemetar kenapa? Kerana amanat jaga agama ni Allah Subhanahu wa taala bentangkan kepada langit bumi. Allah Subhanahu wa taala offer kepada bukit, bukau, gunung kanan, tetapi semuanya tidak sanggup dan diterima oleh manusia, dan entah kita ni sempurna ataupun tidak. Sebab itulah sahabat-sahabat menangis. Akhirnya kita tengok hadis ni, kejadian ini juga terjadi pada Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Sa'id bin Jubair berkata, ketika kami bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di Masjid Taif, juga bersama Ikrimah, Maimun bin Mahran dan Abdul Aliyah, tiba-tiba muazzin naik dan berseru Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali. Tiba-tiba Ibnu Abbas menangis sehingga basah serbannya dan merah matanya. Abu Aliyah bertanya, hai sepupu Rasulullah, mengapa begitu sedih dan menangis? Kami selalu mendengar azan dan tidak menangis, tetapi kini kami menangis kerana tangismu. Ibn Abbas kata, andaikan manusia mengetahui apa yang dikatakan oleh muazzin, pasti tidak dapat istirahat dan tidur. Lalu ditanya, tolong beritahukan kepada kami apakah yang disuruhkan oleh muazzin itu. Ibn Abbas berkata, lau ya'lamun nasu ma yaqulul muazzin mastarahu wala namu. Baik, dengan maknanya, apabila muazzin berseru Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka bererti ia berkata, hai orang yang sibuk, hentikan kesibukanmu. Untuk menyambut azan, istirahatkan badanmu dan segerakan untuk berbuat kebaikan. Dan ketika mana muazzin sebut asyhadu an la ilaha illallah,
seolah-olah maknanya aku persaksikan kepada semua penduduk langit dan bumi supaya menjadi saksi untukku di sisi Allah pada hari kiamat bahawa aku telah memanggil kamu. Dan ketika mana muazzin berkata asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maknanya menyaksikan untukmu pada hari kiamat pada Nabi dan juga Nabi Muhammad bahawa aku beritahu kepadamu tiap-tiap hari 5 kali. Dan bila berseru hayya 'alas salah, seolah-olah berkata ia, sungguh Allah telah menegakkan agama untuk kamu, maka tegakkanlah olehmu. Dan bila ia berseru hayya 'alal falah, seolah-olah berseru masuklah kalian dalam rahmat dan ambillah bagimu dari petunjuk. Dan bila berseru Allahu Akbar, akhirnya seolah-olah mengatakan haram segala pekerjaan sebelum mengerjakan sembahyang. Dan bila berkata la ilaha illallah, seolah-olah berkata inilah amanat 7 petala langit dan bumi telah diletakkan di atas lehermu, maka terserah padamu jika kamu akan melaksanakan atau mengabaikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Sa'id bin Jubair ni bila dia dengar azan dia takut. Kenapa dia dengar azan dia takut? Dia faham apa makna azan. Dan bila kita belajar, menuntut, mengaji bab azan pun kena mengaji, kena belajar. Bila kita jadi muazzin ni ketika mana dia azan Allahu Akbar, kena ingat dalam hati dia, wahai orang yang sedang sibuk, marilah sembahyang. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Hai orang yang sedang sibuk, marilah sembahyang. Niat kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya mana-mana orang yang dengar azan kita, dia rasa lembut hati dan nak mari sembahyang. Dan begitulah dalam makna-makna yang lain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muazzin kena ada dalam diri dia ingat pada Allah Subhanahu wa taala, faham makna apa yang dilafazkan, dan masukkan sekali doa sebagai satu dakwah kepada orang ramai, minta Allah Subhanahu wa taala sempurnakan. Sebagaimana ia sebut dalam kisah Sa'id bin Jubair ini berkenaan dengan bila dengar azan dia rasa takut, gemetar, dia menangis, sehingga sahabat lain pun menangis tengok dia menangis. Dan sahabat pun fahamlah bahawa azan ini bukan sekadar azan, tetapi azan ini bukan sekadar untuk ajak orang sembahyang, tetapi ia merangkumnya semua sekali, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan kita bahawa hidup kita ni adalah memikul tanggungjawab yang tak boleh buat kerja lain kecuali setelah selesai daripada menunaikan solat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajulaini, setakat itu saja. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.